Ya, sila. Dokumen tajam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya amat setuju dengan pandangan Yang Berhormat Kuantan. Terlebih dahulu saya ingin mendapat satu penjelasan ya, untuk peruntukan untuk kementerian ini untuk 2013 untuk pembangunan hanya dapat 49 juta kalau berbanding dengan 158 juta tahun ini. Mengapa dikurangkan dengan begitu banyak? Ya, apa sebabnya? Dan saya nak tambah sedikit dengan jurang gender. Gender Index 2012. Malaysia sudah turun dari 97 pada tahun 2011 kepada 100 untuk tahun ini. Itu pun sudah dijangkakan ya, dia akan turun kerana khasnya di political empowerment, bahawa keturunannya ialah 5 tangga, iaitu dari 115 pada tahun lepas sampai 120 tahun ini. Out of 135 country, kita sangat di bawah lah. Dan di Southeast Asia, Filipina adalah di tangga nombor 8, Singapura 55, Thailand 65, Vietnam 66, Brunei 75, Indonesia 97, Malaysia 100, Cambodia 103. Jadi di Southeast Asia, Malaysia hanya lebih baik daripada Cambodia saja. Jadi saya rasa saya pun rasa amat kecewa kerana dalam saya sudah baca di dalam peruntukan untuk kementerian ini tak lihat usaha kerajaan Barisan Nasional untuk mengurangkan narrow the gender gap. Dan juga tidak lihat ada mainstreaming of gender. Kerana mainstream of gender atau menarus perdanakan gender ini, dia akan membawa kesaksamaan gender. Tapi saya tak lihat. Dan saya lihat bahawa dalam objektif ini, dia sudah kesaksamaan gender sudah hilang dalam objektif ini, kementerian ini. Apabila kementerian ini baru diwujudkan pada tahun 2001, memang dia menjadikan kesaksamaan gender itu menjadikan satu objektif yang utama. Tetapi sekarang sudah tak lihat lagi. Dan dia strategi number 1 memastikan perspektif gender diintegrasi dalam penggubalan dasar perancangan serta pelaksanaan program dilaksanakan di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita saja. Dia bukan di dalam keseluruhan kerajaan. Harus ada di mainstream di semua kementerian. Tuan Pengerusi, setiap tahun apabila kita menyambut Hari Ibu ataupun Hari Wanita, kita lihat contribution ataupun sumbangan ibu diheboh-hebohkan. Ini ialah untuk tahun ini, May 13 ya. Ini adalah di advertisement dipaparkan di dalam surat khabar. Dia baca, Happy Mother's Day. Your devotion and sacrifices towards family happiness are invaluable. Ini oleh Perdana Menteri lah, sekarang sudah jadi Menteri Pembangunan Wanita. Dan di bawah sini, working moms always close to our hearts. Working moms, ibu yang bekerja. Apakah keperluan ibu yang bekerja? Ialah anaknya. Apabila ibu pergi kerja, anaknya perlu penjagaan. Saya tak lihat di dalam peruntukan di bawah kementerian ini atau di mana-mana kementerian ada peruntukan untuk mewujudkan lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak.
pada tahun depan. Jadi saya pohon sekiranya ada selainkan daripada pusat penjagaan untuk OKU, anak-anak OKU. Jadi saya pohon supaya diberitahu pada tahun depan berapa pusat penjagaan kanak-kanak akan disediakan. Kerana setiap tahun dia akan apabila Yang Berhormat Alor Gajah menjadi Menteri Sumber Manusia, beliau pun berkata bahawa menyuruh supaya private sector, industri menyediakan pusat jagaan kanak-kanak untuk pekerja-pekerjanya. Pada tahun ini apabila Perdana Menteri menjadi Menteri Pembangunan Wanita, beliau pun membuat seruan yang sama yang katakan begitu penting pusat jagaan kanak-kanak, begitu penting supaya wanita-wanita yang berpendidikan tinggi itu boleh keluar bekerja. Tapi berapakah, kata saya tak lihat. Jadi saya pohon supaya dia diberitahu pada tahun yang akan datang berapa buah pusat jagaan kanak-kanak akan disediakan. Untuk ibu, khasnya suri rumah, full time homemaker atau housewife, yang saya rasa yang the least we can do ialah memberikan menghargai devotion dan sacrifice mereka. Saya rasa mereka berhak untuk mendapat sokso. Kita memberikan nilai ekonomi kepada kerja-kerja rumah atau kerja-kerja ibu. Jadi kita mewajibkan supaya mereka diberi sokso. Sekiranya keluarganya begitu miskin, kita boleh kerajaan mungkin boleh memberikan satu jumlah yang kecil untuk menjadinya perlindungan sosial. Untuk Pakatan Rakyat, kita ada program Caruman Wanita Malaysia. Sekiranya kita menjadi kerajaan, kita akan memberi RM50 saja satu bulan kepada suri rumah. Ini merupakan satu caruman supaya ini untuk perlindungan wanita, tabung bantuan musibah ataupun berlaku penceraian, suami hilang keupayaan bekerja dan kematian suami. Ini untuk beri perlindungan. Jadi saya cabar supaya Perdana Menteri yang sekarang Menteri Pembangunan Wanita menunjukkan sincerity-nya apabila beliau berkata bahawa your devotion and sacrifices towards family happiness are invaluable. Ini lip service, tak guna. Walaupun dialu-alukan, tapi apa dia buat untuk seorang suri rumah yang miskin apabila beliau kehilangan dependence-nya, suaminya, ataupun suaminya tak dapat mendambung kehidupan keluarganya. Apa maksud? Tak ada maksud langsung. Jadi saya mencabar supaya Perdana Menteri menunjukkan sincerity-nya bahawa dan substansialnya supaya memberikan sokso, sekurang-kurangnya sokso kepada suri rumah. Dan saya ada beberapa pertanyaan. 1 minit lagi, Ahmad. Okey. Kita katakan kita di sini juga kata di bawah kanak-kanak ya, aktiviti kanak-kanak. Ini hanya tumpu kepada memberikan perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak diadakan di dalam bentuk kanak-kanak di rumah jagaan. Tetapi kepada kanak-kanak yang biasa, ya, yang mereka tidak duduk di dalam rumah jagaan. Kerana kita lihat, kita diberitahu bahawa hanya 3% guru di Taska, di Tadika yang telah melalui latihan, tapi yang lain tak ada.
Dan juga banyak tadika atau pusat jagaan kanak-kanak ni tidak mendaftar. Dan kita bimbang bagaimana dengan jagaan, kualiti jagaannya. Jadi saya ingin menanya bagaimana kita boleh memberikan lebih jaminan kepada kanak-kanak kita ini. Ya, masa ya, Mat. Ada satu Saya bagi yang Mat tanya soalan lah, tak payah. ya, tanya sekarang saya nak tanya soalan. Tuan Yang Pengerusi, memang Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional telah mendubuhkan Cabinet Committee on Gender Equality pada tahun 2004. Dan dia dikatakan pada 2009 dia sudah diserapkan ke dalam Majlis Sosial Negara under the PPM. Jadi sekarang apakah status ini? Saya ingin diberitahu apakah status ini? Ini Gender Equality Committee ini. Dan tadi kita dengar bahawa ada kata gender responsive budget. Memang dia sudah pada 2007 dia sudah kita diberitahu bahawa dia telah mula dengan 5 kementerian. Jadi suka saya nak minta dimaklumkan apakah status sekarang? Adakah dia dilaksanakan? Kerana dia dikatakan pada 2003 tahun 2003-2004 dia ada 5 pilot project di 5 kementerian, iaitu Education Ministry, Health Ministry, Human Resources Ministry, Rural Development. Jadi di Rural Development hari itu saya lihat ada satu perkataan gender mainstreaming di dalam aktivitinya, tapi saya tak lihat di kementerian-kementerian yang lain. Jadi soal saya ialah apakah status sekarang kepada pilot projek ini? Sekian, terima kasih.